Oke, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Oke, berita hari ini saya mau ungsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Isu pakar HDB KPKT sedia ambil tindakan perundangan. Sialam, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan perundangan kepada pihak yang membuat tomahan fitnah dan cobaan menghasut rakyat susulan membawa masuk pakar luar untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman berhubung isu perumahan. Menterinya NGA Kor Ming berkata tuduhan setengah pihak berkepentingan politik bahwa perkongsian pakar perumahan daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura dibuat bagi mengisi kelemahan penjawat awam Malaysia adalah tidak benar dan berniat jahat. Menurut beliau, tuduhan tersebut adalah satu tindakan provokasi yang berburu fitnah hasutan. Penjawat awam di KPKT sentiasa memberikan khidmat yang terbaik dengan penghasilan berbagai dasar seperti dasar perumahan negara, dasar rumah mampu milik, dan program-program perumahan holistik untuk rakyat di negara ini. Malah penjawat awam telah berhikmat dengan cermelang sejak dari pentadbiran Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haji sehinggalah ke hari ini. Sinergi penjawat awam dan anggota pentadbiran telah melahirkan berbagai dasar program dan pelan-pelan tindakan demi kepentingan rakyat, katanya dalam kenyataan pada Kamis. Sebelum ini, media melaporkan Malaysia akan membawa masuk pakar daripada agensi-agensi perumahan Singapura HDB untuk menambah baik sektor perumahan di negara ini. Menurut Kor Ming, kerajaan Singapura bersetuju menghantar beberapa pakar HDB bulan depan untuk berkongsi kepakaran dengan Malaysia. Namun demikian, perkara tersebut telah mendapat respon negatif daripada beberapa pihak dan mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan dan mengkaji semula tindakan tersebut. Jelas Kor Ming niat untuk menyebut pakar dari negara luar termasuk Singapura dalam sesi seminar dan bengkel adalah bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta berkongsi kepakaran dalam bidang perumahan. Ia agar Malaysia dapat bergerak ke hadapan dan relevan dengan perkembangan semasa, jelasnya. Tambahan beliau, berkongsi kepakaran dan bertukar amalan dalam sesuatu bidang untuk bukan perkara baharu, malah telah dimulakan sejak dahulu lagi dalam sistem kerajaan Malaysia bagi memberikan polisi, perancangan dan program terbaik kepada rakyat. Menurutnya, Malaysia melalui KPKT telah melaksanakan berbagai kerjasama yang serupa dengan berbagai negara lain selain Singapura, yaitu Australia untuk meneliti kaedah atau makisma dan polisi berkaitan pemajuan perumahan swasta serta akta sawan kediaman manakala India dalam pemajuan. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya mau ungsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Tidak apa, kita dengarlah pandangan Ismail Sabri Anwar. Bukit Martajam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sememangnya menumbuhkan usaha mencari penyelesaian bagi menurunkan harga bahan mentah.
Beliau berkata, ia termasuk memastikan pengeluaran mencukupi serta memberi dukungan kepada pengeluar domestik bagi produk telur, ayam, dan sayuran. Anwar mengulas mengenai kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyuruh kerajaan mencari jalan penyelesaian untuk menurunkan harga bahan mentah. Tidak apa, kita dengarlah pandangan dia, Ismail Sabri. Saya pun mahu banding sebulan setengah menteri berkenaan yang bekerja itu. Kalau saya bandingkan, saya boleh akui yang dilakukan sekarang lebih bersungguh-sungguh, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis kenduri rakyat di kampung halamannya di sini pada malam Isnin. Terdahulu, dalam ucapannya pada majlis itu, Anwar berkata dalam masa singkat sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, kehadiran pelaburan antarabangsa dari Eropah, China, dan Amerika Syarikat di Malaysia lebih jauh lebih memberangsangkan dari tahun-tahun sebelum ini. Syukur, dengan keyakinan ini, ringgit telah mengkukuh kalau mata wang kita jatuh. Ini akan menyebabkan kos import tertinggi dan meningkatkan harga barang. Apabila harga barang naik termasuk harga makanan, ini akan membebankan rakyat, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri berkata, bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari ini akan menyentuh sektor pendigitalan, dan pertanian modern dalam usaha memastikan ekonomi negara kekal mapan. Anwar berkata, beliau juga akan mempertimbangkan peruntukan yang lebih tinggi untuk Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak yang disifatkan kurang mendapat perhatian sebelum ini. Itu dalam pertimbangan saya, biarpun ada kalangan dari segi pendapatan dan pembelanjaan, tetapi kita akan beri perhatian karena ada kebenarannya. Pulau Pinang dipinggirkan dari sudut peruntukan, tetapi sama juga seperti bila saya ke Sabah dan Sarawak. Memang ada kekurangan besar karena peruntukan untuk Pulau Pinang itu kepada infrastruktur besar, tetapi Sabah dan Sarawak termasuk pasaran kecil, klinik, hospital, perumahan rakyat, dan sekolah daif, katanya.